Cindy dari kumpulan 4. Saya akan bentang tentang amalan pilihan raya. Apakah itu pilihan raya? Pilihan raya merupakan asas pekerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Bilakah pilihan raya akan diadakan? Pilihan raya ini akan diadakan 5 tahun sekali. Manakah pilihan raya akan diadakan? Pilihan raya akan diadakan di seluruh negara. Siapakah yang terlibat dalam pilihan raya? Setiap rakyat yang berumur 21 tahun dan wakil parti politik akan terlibat dalam pilihan raya. Salah satu proses pilihan raya ialah kempen pilihan raya. Kempen ini akan diadakan selama 45 hari. Kempen ini membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Sebelum mengundi, rakyat haruslah mengemat nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang terus dan sistematik. Undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Sebagai rakyat dalam sebuah negara demokrasi, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Tajuk yang saya bentangkan ialah kebebasan asasi berdasarkan perlembagaan persekutuan. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Antaranya termasuklah kebebasan diri. Setiap orang mempunyai hak memilikinya dan tidak boleh diambil oleh sesiapa. Seterusnya ialah kebebasan beragama. Walaupun agama Islam ialah agama persekutuan, tetapi kita masih dapat menjadi penganut agama lain. Selain itu, ialah hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Akhirnya ialah kebebasan bersuara, berhimpun dan persatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada guru-guru dan murid-murid. Saya ialah Dennis Dia daripada kumpulan 4. Tajuk yang saya akan bentang pada hari ini ialah pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan hingga hari ini. Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Badan Pengundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Badan pengundangan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu Parlimen, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Selain itu ialah Badan Eksekutif juga dibahagikan kepada 3 kategori iaitu Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian. Terakhir sekali ialah Badan Kehakiman iaitu Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Badan Pengundangan. Badan Pengundangan berfungsi mengubah undang-undang. Parlimen ialah badan pengundangan tertinggi di Malaysia. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Terdiri daripada 3 komponen iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Undang Negeri DUN berfungsi untuk mengubah undang-undang bagi negeri masing-masing. Hai, saya Alicia. Saya akan membentangkan tentang Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan persekutuan. Badan Eksekutif peringkat kerajaan persekutuan ialah Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ataupun lebih dikenali sebagai Kabinet terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kesihatan. Tugas utamanya ialah menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan.
diketuai oleh Perdana Menteri, pemimpin kerajaan dan melaksanakan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Anggota Jemaah Menteri bersikap bertanggungjawab dan kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau Yang di-Pertuan Negeri. Bagi negara di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Eksekutif Konsel. Di Sarawak dan Sabah, Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Negeri. Terima kasih. Nama saya Sim Hong Wei. Hari ini saya akan membincangkan tentang Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentaksirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Badan Kehakiman dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Badan ini adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dan dengan rakyat maupun sesama rakyat, menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Fungsi Badan Kehakiman bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Terdapat mahkamah pada peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah. Terima kasih.